قرآن كريم كلام الله فاستمعوا يا عباد الله. قرآن كريم كلام الله فاستمعوا يا عباد الله. وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, para penonton yang dihormati dan anak cikgu sekalian. Selamat kita bertemu lagi anak-anak dalam rancangan pelajaran ilmu tajwid, iaitu asas tajwid dan Al-Quran. Cikgu nak bertanya, bagaimana anak? Sudahkah bersedia dengan buku catatan dan pensel? Sudah, cikgu. Kesemua rekan anak telah bersedia, para penonton. Jadi, marilah kita mulakan pelajaran kita dengan bacaan doa. Jangan lupa anak, kita baca doa yang telah kita hafazkan ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Pada pelajaran yang lalu, anak telah pun faham erti mad dan bahagiannya dan kadar panjangnya dan apa yang dikatakan cara mengenal mad asli kalimi dan juga mad asli harfi. Bagaimana kalau cikgu membuat soalan untuk mendengar apa yang telah anak-anak catat, apa yang telah anak faham dari pelajaran kita yang lalu? Cuba sama kita perhatikan anak ya dan para penonton. Ini soalan yang telah cikgu sediakan. Soalan yang pertama kepada Muhammad Izzat. Apakah yang dimaksudkan dengan mad ini? Apa maksudnya dengan mad? Cuba terangkan. Mad artinya memanjangkan bunyi suara huruf mad dengan keadaan tertentu. Itu dia anak. Memanjangkan katanya. Bunyi suara huruf mad dengan kadar panjang tertentu. Ada yang 2 harakat, ada yang 4 harakat, ada yang 6 harakat. Berapa bilangan hurufnya yang tepat yang menjadi saksi boleh dia panjang berapa huruf? Terdapat 3 huruf, cikgu. Terangkan hurufnya. Itu alif, waw, dan ya. dan ya. Ini sebab dia kata asli. Ya, sebab kalau tak ada huruf yang 3 ni, huruf tak bunyi panjang. Dengan sebab dia ni, maka huruf-huruf ni berbunyi suara panjang. Tepat jawapan Muhammad Izzat. Soalan yang kedua, cikgu kemukakan kepada Muhammad Taha pula. Cuba terangkan Muhammad Taha, bagaimana kita nak mengenal yang katakan mad macam mana? Cuba. Cara mengenalnya ialah apabila huruf mad itu mati dan dahulunya huruf yang berbaris mengikut jenis huruf mad. Huruf tu mati kata dia. Hurufnya mati dan ada baris sebelumnya. Kita tengok bagaimana barisnya. Cuba misalnya cuba berikan. Seperti alif mati dahulunya berbaris atas seperti qala. Itu dia anak, kita nampak. Alif mati dulunya baris atas. Qala ini lamad. Baik itu baris atas, alif lagi. Ya mati dahulunya berbaris di bawah seperti qila. Ya mati dulunya baris di bawah. Ini lagi mad. Qila. Dan waw mati dahulunya baris depan seperti yaqulu. Yaqulu. Waw mati dua baris depan. Ini sebab semualah dia menjadi mad kerana 3 huruf yang kita sebutkan tadi, yang menurut jenis-jenis huruf diikut oleh barisnya anak. Tepat jawapan Muhammad Taha. Seterusnya, soalan yang ketiga kita kemukakan kepada Muhammad Amin. Cuba terangkan Amin, berapa kadar panjangnya mad yang dikatakan tadi? Cuba. 2 harakat, cikgu. 2 harakat. Apa syaratnya 2 harakat bacaan ni? Syaratnya tidak terdapat selepas huruf mad, hamzah atau huruf mati, cikgu. Itu dia. Artinya selepas huruf mad tadi ada qa atau qi atau yaqulu tadi tidak ada hamzah kata dia. Dan tidak ada huruf yang diwakafkan dan dimatikan. Maka barulah kita baca dengan tepat 2 harakat. Tapi kalau ada hamzah lain bacaan pula nanti. Kalau ada huruf dimatikan wakafkan lain pula bacaannya. Syaratnya itulah dia saja, tidak ada huruf hamzah selepasnya atau huruf mati. Ya, itu dia anak. Tepat ya jawapannya. Ya, soalan yang keempat.
kita bertanya kepada Suhana. Kenapa Suhana dikenamakan mad asli kalimi? Kenapa? Dinamakan mad asli kalimi kerana terdapat huruf mad dalam kalimah. Seperti? Misalnya qala. Qala. Qala ni perkataan. Artinya telah berkata dia. Jadi ini kalimah. Ini perkataan. Jadi mad ni terdapat dalam qa. Maka sebab itu kata mad asli kalimi. Tepat ya. Kerana kalimah qala tu. Qa tu panjang, dia qa ni artinya telah berkata. Maka dia kalimah, dia kata mad asli kalimi. Baik. Soalan yang kelima kita tanya kepada Mastura pula. Kenapa pula ada dinamakan mad asli harfi pula? Dinamakan mad asli harfi, cikgu, kerana terdapat mad pada huruf. Terdapat mad pada huruf pula. Tidak terdapat pada kalimah. Huruf artinya tidak ada makna. Tidak ada erti maknanya. Terdapat pada huruf, maka tiga dia kata harfi. Baik, tepat. Kita nak tanya, berapa yang terdapat huruf-huruf dalam Al-Quran dan di mana terdapatnya? Kepada Zahra kita tanya. Ia terdapat pada permulaan awal surah, cikgu. Permulaan awal surah. Selalu di permulaan awal surah. Tak kat tengah, di ujung, tak ada. Permulaan awal surah. Berapa hurufnya, cuba? Ada 5. Ya. Iaitu ha, ya, ta, ha dan ra. Ya. Apabila dikumpulkan menjadi hayyun tahura. Tapi cikgu tanya ha ni tak satu saja bunyinya macam boleh dia panjang. Ha satu hurufnya. Ya satu. Ta pun satu huruf aja. Ha satu huruf. Kenapa dia boleh panjang macam mana? Kenapa? Sebenarnya apabila dieja, ia ada 2 huruf, cikgu. Macam mana ejanya? Ha, contohnya ha, alif. Alif. Jadi sebab itulah dibaca dengan? Baca dengan 2 harakat. Dua harakat. Oh, jadi sebab dia eja tu. Dia bila ha, dia ada alif lagi. Sebab itu dia baca dengan. Dia ada 5 huruf aja dalam Quran. Pada permulaan surah. Jadi kita jumpa nanti ha. Ya, kalau jumpa Yasin, jangan baca ya. Tak boleh lebih. 2 harakat. 5 huruf ni, semuanya dibaca 2 harakat. 2 harakat. Apa tu 2 harakat? 2 detik. Atau 2 kali sebut. Ha, ta. Itulah panjangnya lebih. Alhamdulillah. Soalan telah dapat dijawab dengan tepat. Boleh kita jadikan panduan anak-anak. Seterusnya kita beralih kali ini anak kepada bahagian yang ketiga yang termasuk dalam kategori mad asli yang dibaca 2 harakat. Apa namanya? Mad iwad. Cuba kita semua kata mad iwad. Mad iwad. Cikgu tulis lagi dan kita tengok grafik anak-anak. Mad iwad. Ya, biar anak semua faham mad. Itu dia. Iwad. Mad iwad. Itu dia anak ya. Inilah kita pelajari mad yang ketiga pula. Apa arti mad iwad ni anak? Artinya ganti. Iwad ni ganti. Mad ganti. Ya. Kenapa dikatakan ganti? Sebelum tu kita tulis misal-misal yang anak. Dan catat. Tulis cuba. Tengok misal-misal yang kita catat. Yang bolehkan jadi mad apa? Mad iwad. Sami'an. 1. Lepas tu apa lagi anak kita catat? Aliman. Apa lagi anak? Hakimah ya. Tengok. Sami'an ada 2 baris. Aliman 2 baris. Hakiman 2 baris. Kalau kita perhatikan anak-anak, ketiga-tiga misal ni, di akhirnya semua ada baris 2. Baris 2 atas, bukan baris bawah, depan. Baris 2 di atas. Diikuti dengan huruf alif. Ya. Baris 2, kemudian diikuti huruf alif. Ini misal dia kata iwad anak-anak. Kenapa jadi iwad? Namakan iwad anak? Sebab diganti ketika bacaannya anak. Kalau kita berhenti waqaf, kita kata alima sami'a. Ini juga alima. Yang ini hakima. Apa yang diganti? Baris 2 tinggalkan jadi 1. 1 sekali lagi diganti jadikan panjang. Jadikan panjang. Jadi sebab kata iwad ganti itu. Baris yang 2 tu digantikan anak ya. 1 saja dijadikan mad. Ketika bila? Ketika baris 2 saja. Dan dia ketika waqaf saja. Kalau baris 1 tak boleh ganti lagi. Baris 2. Buang baris 1 tu pada tulisan tidak dibuang. Pada bacaan saja. Itu dia kata.
Jadi ketika wakaf saja, dia boleh jadi mad iwad. Dia ganti baris 2 tadi di atas dan baris 1 jadi dengan 1, tinggal 1. Dan dia baca dengan panjang 2 harakat. Kalau baca terus, dia kata sami'an, aliman, hakiman. Cuma ketika berhenti saja, dia berbunyi 2 harakat. Sami'a. Cuba ikut semua. Sami'a. Yang kedua apa namanya? Alima. Alima. Yang ketiga hakima. Hakima. Itu dia anak. Jadi berapa? Harakatnya 2 harakat. Kalau bacaan waqaf saja. Kalau bacaan terus, maka dia tidak jadi bacaan, dia kata mad iwad. Bacaan wasal, maka tidak ada bunyi mad. Hanya bunyi baris 2 saja. Anak telah dapat dengar bagaimana yang dikatakan mad iwad. Tapi ingat anak, bukan semua kalimah yang kita jadikan gitu. Kalau ada ta merbutah, makna ta simple nama dia. Kalau ada baris 2, dia tak boleh kata rahmata. Tak boleh kata ni'mata. Kita kata rahmah saja. Macam ni kalau jumpa. Ni rahamim. Baris 2 juga ni. Ni'mah. Baris 2 juga. Ini tak boleh kata rahmata. Kerana di hujungnya ta sampul. Ta simpul namanya. Maka kita kena baca rahmah. Cuba ikut semua. Rahmah. Ni'mah. Ni'mah. Kecuali kalau bukan baris 2. Macam ini kita dapat ni, semua dia berhenti. Dia buangkan 1, dibaca dengan 2 harakat. Alhamdulillah. Anak sudah faham apa yang dikatakan apa? Mad iwad.